misi jejak-jejak tamadun, menjelajah seluruh pelosok dan cerut, memburu sejarah Islam yang agung, mengembalikan umat yang dulu. Kami meneroka denai dan gunung, menyeberang sungai laut menggulung, ditemani camar unggas dan burung, tugas digalas tanpa gerun. Di manakah kau berjuangku? Di manakah kau perwiraku? Satu jejak berbatu, agar kita bisa bertemu. Akan ku datang kepadamu, belajar semangat dan ilmu. Apakah rahsia dirimu, sehingga mengambil kalbuku? Kami dalam misi jejak-jejak tamadun, menjelajah seluruh pelosok dan cerut, memburu sejarah Islam yang agung, mengembalikan umat yang burung. Kami meneroka denai dan gunung, menyeberang sungai laut menggulung, ditemani camar unggas dan burung, tugas digalas tanpa gerun. Relakan waktu dalam tentu, bersama di dalam jiwaku. Ayo bangkitkan semangatku, bawalah daku bersamamu. Tapak-tapak tamadun yang hilang akan ku kembalikan, bersama iringan restu kalian yang tak putus mendoakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita dapat kembali bersiaran dalam kuliah inspirasi tokoh KIT buat kali yang kedua, siri yang kedua untuk tahun ini insya-Allah. Dan sekiranya ada kesempatan lagi, kita akan terus bersiaran untuk berkongsi berkenaan dengan perbentangan-perbentangan, perkongsian yang berguna, yang bermanfaat. Kita nak mengetengahkan kisah-kisah ataupun inspirasi daripada tokoh-tokoh Islam yang terdahulu. Jadi alhamdulillah, setelah lama, siri yang pertama kita telah menceritakan berkenaan dengan seorang tokoh Ibnu Al-Arabi yang disampaikan oleh Ustaz Roslan. Jadi alhamdulillah, pada hari ini kita meneruskan sesi kuliah inspirasi tokoh kita dengan membawakan seorang tokoh di alam Melayu, tokoh yang terkenal, tokoh yang kita kata tiada siapa yang dapat menafikan sumbangan dan jasa beliau kepada umat Islam di alam Melayu ini, iaitu adalah Syekh Daud Al-Fathani. Jadi untuk itu saya menjemput penyampai kita, Fadil Ustaz Akmal, ke udara sekarang. Silakan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Ustaz, untuk pengetahuan rakan-rakan semua, ni Ustaz Akmal ni kenalan saya jugalah. Kita sama-sama belajar di UKM dulu. Dan Ustaz Akmal memang mengkaji secara mendalam berkenaan dengan Syekh Abdullah Al-Fathani, Syekh Daud Al-Fathani. Ya, Syekh Daud Al-Fathani. Jadi hari ini kita nak bercerita tentang Syekh Daud Al-Fathani dan
mungkin Ustaz akan berkongsi sekejap lagi berkenaan dengan topik berkenaan tasawuf yang dikembangkan oleh Syekh Daud Al-Fatani itu sendiri. Jadi bertepatan dengan tajuk kita pada pagi ini, Syekh Daud Al-Fatani sebagai pengembang tasawuf mukasyafah, Ustaz. Betul. Mukasyafah di alam Melayu. Ni benda baru ni. Jadi mungkin rakan-rakan yang ada turut mengkaji berkenaan tasawuf boleh sertai kami, dan juga yang lain pun boleh share juga sesi live kita pada pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan dapat manfaat bersama untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan tokoh ulama tasawuf di alam Melayu kita. Jadi tanpa membuang masa, saya serahkan sesi ini kepada Ustaz Akmal untuk memberikan perkongsian beliau. Tafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Pertama sekalinya saya mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Alif dan juga pihak GPTD kerana menjemput saya untuk menyampaikan sedikit perkongsian mengenai Syekh Daud Al-Fatani. Dan untuk pengenalan, saya sekarang merupakan pelajar calon Doktor Falsafah di Fakulti Pengajian Islam UKM, dan juga sekarang berkhidmat sebagai guru di salah sebuah sekolah di Selangor. Okey, baik. Tanpa membuangkan masa, insya-Allah saya akan membentangkan iaitu mengenai Syekh Daud Al-Fatani, penyebar tasawuf mukasyafah di alam Melayu. Okay. Apabila kita melihat kepada tokoh-tokoh ulama alam Melayu, nama Syekh Daud Al-Fatani ni memang satu nama yang tak asing. Pergi mana-mana tempat pun atau pergi ke mana-mana ceruk penempatan pun sudah pasti akan mengenali siapa dia, Syekh Daud Al-Fatani. Dan malah karya-karya beliau, kitab-kitab yang ditulis oleh beliau sentiasa menjadi rujukan sebagai tempat pengajian, dan di pondok-pondok pun menjadi silibus wajib karya-karya Syekh Daud Al-Fatani. Dan Syekh Daud Al-Fatani juga karya-karya beliau turut menjadi rujukan dan juga pengkajian di peringkat sama ada di sarjana muda, master atau PhD. Dan karya-karya yang dihasilkan beliau sentiasa menjadi rujukan dan pengkajian oleh para pelajar. Baik, slide seterusnya. Okey, baik. Okey, sebelum untuk memperkenalkan lebih lanjut mengenai Syekh Daud Al-Fatani, itu mengenai tasawuf beliau, saya akan memperkenalkan dulu mengenai beberapa latar belakang ataupun biodata beliau. Okay, yang pertama, beliau dikenali sebagai nama penuh beliau Syekh Wan Daud bin Wan Abdullah bin Wan Idris Al-Fatani. Dan kalau kita melihat kepada makhtutat manuskrip beliau, Syekh Daud ni gelaran yang diberikan kepada beliau adalah Al-Alim, Al-Allamah, Al-Arif, Al-Rabbani. Kalau kita kepada lakab gelaran ini, kita tak jumpa dalam ulama-ulama Melayu yang lain. Yang ni apabila kita melihat lakab ni hanya untuk Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Dan kerana apa lakab ini diberi? Kerana kita lihat karya-karya yang beliau hasilkan yang begitu prolifik, yang hampir mencecah 200 buah kitab. Hampir mencecah 200 buah kitab yang ditemui, makhtutat ataupun cetakan-cetakan kitab yang bercetak yang temukan hampir 200. Itu yang ditemukan. Kemungkinan ada lagi kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Daud Al-Fatani yang tidak ditemukan. Dan kalau kita melihat kepada nasab keluarga keturunan beliau,
iaitu ayah beliau bernama Wan Abdullah bin Wan Idris bin Tok Wan Abu Bakar bin Tok Kaya Pandak bin Andi Fakih Ali Datuk Maharaja Lela. Ya, dan nasab ibu beliau pula ialah Wan Fatimah bin Wan Salamah bin Tok Bandar Wan Su bin Tok Kaya Rakna Diraja bin Adi Fakih Ali Datuk Maharaja Lela. Nasab Syed Daud Al-Fatani yang mana ayah beliau dan ibu beliau bertembung nasabnya. Beliau nasab yang sama daripada jalur ayah dan ibu beliau. Dan daripada ibu beliau ini daripada Andi Fakih Ali Datuk Maharaja Lela, seterusnya Mustafa Datuk Jambu Sultan Abdul Hamid Shah bin Sultan Muzaffar Waliullah bin Sultan Abu Abdullah Umdatuddin. Dan apabila kita melihat daripada jalur Andi Fakih Ali Datuk Maharaja ini, bahawa keturunan beliau ini adalah daripada jalur Sultan Muzaffar Waliullah yang mana merupakan saudara kandung kepada Syarif Hidayatullah, iaitu Sunan Bonang. Sunan Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Daripada golongan Sunan Bonang. Sunan Hidayatullah pada Sunan Gunung Jati. Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Dan iaitu merupakan salah satu daripada Wali Songo yang 9 yang banyak memberi pengaruh dan sumbangan yang besar di wilayah Alam Melayu Nusantara. Dan kita lihat daripada jalur Syarif Hidayatullah ini, iaitu merupakan Wali Songo, dan keturunannya bersambung sehingga kepada keturunan nasab Rasulullah SAW. Okey, seterusnya. Okay, slide. Okay, mengenai tarikh kelahiran Syed Daud Al-Fatani, memang para ulama berbeza pendapat sebab tidak dapat menentukan apakah tarikh sebenar lahirnya Syed Daud Al-Fatani ni. Jadi, kalau tengok pengkaji-pengkaji pun, Wan Muhammad Syarif Abdullah yang merupakan pengkaji ulama-ulama Alam Melayu yang nama beliau tidak asing lagi, yang merupakan juga seorang keturunan daripada Syekh Ahmad Al-Fatani. Dia memberikan 3 tarikh berdasarkan catatan keluarga dan keluarga yang mempunyai hubungan dengan Syekh Daud Al-Fatani, iaitu kita lihat 1720 Masihi, 1740 Masihi dan juga 1769 Masihi. Ini 3 tarikh yang diberikan oleh Syekh Wan Muhammad Syarif Abdullah. Manakala pengkaji lain Ismail Cik Daud juga memberikan tarikh 1769. Ini berdasarkan kepada pendapat Haji Nik Ishaq Tikat yang tercatat dalam buku pusaka warisan beliau. Dan yang mana seterusnya pengkaji Ismail bin Ishaq memberikan tarikh 1769. Dan tarikh ini sama. Kita lihat 1769 ni juga tarikh yang diberikan oleh Syekh Muhammad Syarif Abdullah, Ismail Cik Daud dan juga Ismail bin Ishaq, tarikh yang sama. 1769. Dan seterusnya, slide seterusnya. Okey. Tapi walaupun Syekh Syarif memberikan 3 tarikh yang berbeza dan juga terdapat satu tarikh yang sama kepada 3 pengkaji ni, tapi Wan Muhammad Syarif ni dia sanggah pendapat ni. Kerana apa? Dia jumpa satu manuskrip daripada Syekh Muhammad Nur Marzuki Tok Jum Al-Fatani yang berjudul Majmu'ul Hadis lil Tahriq Al-Na'imin, yang mana tercatatnya perbualan itu Syekh Uthman Jalaluddin dengan Haji Abu Bakar, yang pada ketika itu Haji Abu Bakar berusia lebih kurang 150 tahun, yang mana kita lihat dia bertanya kepada Syekh Abu Bakar ini, adakah beliau, Syekh Uthman ni bertanya kepada Syekh Abu Bakar, adakah beliau pernah bertemu dengan Syekh Daud? Dan beliau berkatakan bahawa beliau sempat bertemu dengan Syekh Daud Al-Fatani, yang pada ketika itu beliau mempunyai kitab-kitab yang banyak. Dan apabila kita melihat pada tarikh tersebut,
kita anggarkan dan kita tambah tolak anggarannya lebih kurang umur Syekh Daud ni sekitar kelahirannya sekitar 1769 Masihi. Dan kemudian itu pendapat yang yang jumpa terkini lah, 1769 Masihi. Kemudian beliau menemukan lagi satu tarikh yang lebih awal, iaitu pada 1718 Masihi. Dan Wan Maksuri mengesahkan tarikh ini tarikh yang paling tepat dan hampir dengan kelahiran Syekh Daud Al-Fatani. Dan kerana apa? Kerana ini adalah berdasarkan pendapat Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Abdul Qadir As-Senawi yang berasal daripada Teluk Manuk, Nartiwat, dalam karya beliau Risalah Bahasa Niat Sembahyang, yang menyatakan bahawa dan sangat mustajab doanya dan panjang umurnya kadar 166 tahun, dikuburkan di Taif berjiran dengan sahabat Nabi itu Abdullah bin Abbas, iaitu mati pada masa Sultan Syarif Muhammad Arsyad Khan Al-Abbasi 1297 Hijrah. Ini berdasarkan catatan di dalam Risalah Bahasa Niat Sembahyang daripada Haji Abdul Qadir As-Senawi yang mengatakan bahawa Syekh Daud ni umur dia sekitar tahun 166 tahun Masihi. Maknanya dia hidup sehingga umur 166 tahun. Baik, jadi bila ditambah dicorangkan tarikh umur dia, jadi tahun 1718 yang tadi, tahun kelahiran Syekh Daud Al-Fatani 1718 yang pendapat baru Syekh Ahmad Sori tadi mendekati dengan tarikh 1720 Masihi sebagaimana yang dikemukakan oleh Tuan Haji Abdul Qadir As-Senawi ni. Bila dicorakkan 166 dan umur dia ni lebih hampir, iaitu pada 1720 hampir dengan 1718, pendapat yang terakhir daripada Wahab Syed Abdullah. Namun terdapat juga pengkaji lain, iaitu Fauzi Naim Badaruddin, mengatakan bahawa dia menolak pendapat Haji Nik Ishaq Tikat ni dan juga pendapat Ismail Cik Daud kerana berdasarkan fakta beliau melihat kepada guru-guru kepada Syekh Daud Al-Fatani, iaitu antaranya Syekh Isa bin Ahmad Al-Barawi yang meninggal sekitar 1768 Masihi, Syekh Muhammad Abdul Karim Saman yang meninggal sekitar 1775 Masihi, dan juga Sulaiman bin Yahya bin Umar Maqbul Al-Ahdal yang wafat sekitar 1783 Masihi. Dan Fauzi Naim Badaruddin ini lebih setuju dengan pendapat yang mengatakan bahawa 1740 merupakan tarikh kelahiran Syekh Daud Al-Fatani. Ini berdasarkan beliau melihat kepada guru-guru yang tempat Syekh Daud Al-Fatani berguru, dan juga rehlah keilmuan beliau, yang mana pada awalnya beliau menuntut ilmu di Fatani di bawah bimbingan ayah beliau yang juga seorang ulama pada ketika itu. Kemudian beliau meneruskan rehlah keilmuan beliau di Aceh dan seterusnya ke Mekah dan Madinah. Dan kita melihat umur Syekh Daud Al-Fatani ini, beliau kemungkinan pada umur 28 tahun beliau dah jadi murid kepada Syekh Isa bin Ahmad Al-Barawi. Seterusnya. Baik, seterusnya mengenai tempat kelahiran Syekh Daud Al-Fatani. Tempat pun menjadi khilaf daripada pengkaji, dan tidak dapat ditentukan pendapat yang tepat. Namun kita dapat melihat beberapa pengkaji memberikan beberapa pendapat mengenai tempat kelahiran Syekh Daud Al-Fatani. Antaranya Abdullah Qori yang menyatakan bahawa Syekh Daud ni dilahirkan di kampung Bendang Gucir. Begitu juga Ismail Cik Daud dan Ahmad Fatahi Al-Fatani yang mengatakan bahawa Syekh Daud dilahirkan di kampung Parit Marhum yang berdekatan dengan kampung Kerisik. Manakala Wan Syed Abdullah pun menyatakan bahawa Syekh Daud Al-Fatani dilahirkan di kampung Kerisik berdasarkan kepada sebotol nazam syair tulisan Muhammad Usair bin Abdul Latif Al-Fatani, Tok Kelaba. Tok Kelaba ni antara salah seorang penulis ataupun penyalin yang tersohor. Beliau banyak menyalin karya-karya kitab-kitab Syekh Daud Al-Fatani, yang mana salah satu kitab yang beliau salin tu terdapat catatan beliau di dalam kitab Hidayatul Muta'allim wa Umdah Al-Mu'allim, yang mana beliau mengatakan
Fatani yang masyhur negeri mu'alifnya, negeri itu Kerisik di hampir sungainya. Ini dapat dilihat bahawa Tok Kelaba ni mengatakan Syekh Daud Al-Fatani ni lahir di kampung Kerisik. Dan kalau kita lihat pun, beberapa pengaji lain mengatakan Syekh Daud ni lahir di kampung Benar Gucil dan lahir di kampung Parit Marhum. Dan sebenarnya tempat tersebut sebenarnya di dalam daerah kampung Kerisik tersebut. Jadi tidak ada beza pun. Jadi kita lihat kampung Parit Marhum ni memang pun berada di kawasan kampung Kerisik tersebut. Jadi secara umumnya Syekh Daud Al-Fatani ni dia lahir di kampung Kerisik. Kampung Kerisik Fatani. Darussalam. Okay. Slide seterusnya. Sebenarnya untuk mengenai tarikh kewafatan Syekh Daud Al-Fatani pun turut menjadi khilaf pengkaji, tidak ada tarikh yang tepat. Iaitu kalau kita lihat pendapat Nik Ishaq Tiket mengatakan Syekh Daud Al-Fatani telah wafat pada 16 Julai 1846 Masihi, iaitu ketika berusia 77 tahun. Dan makam beliau dikuburkan di Taif, di sebelah kuburan Abdullah bin Abbas. Begitu juga pendapat Ahmad Fatih Fatani juga mengatakan sama dengan pendapat daripada Haji Nik Ishaq Tiket. Dan Muhammad Syarif Abdullah dia bersetuju dengan pendapat yang mengatakan bahawa Syekh Daud Al-Fatani ni beliau wafat ketika 166 tahun Masihi. Ini berdasarkan kepada pendapat daripada ibu beliau, Hajah Wan Zainab bin Syekh Ahmad Al-Fatani, yang telah mendengar riwayat lisan daripada ibunya, Hajah Wan Siti Saudah bin Abdullah Al-Fatani, yang juga merupakan keturunan Syekh Ahmad Al-Fatani, bahawa Syekh Daud Al-Fatani ini wafatnya hampir mencecah 200 tahun. Ya, jadi kita lihat Syekh Daud Al-Fatani ini dia mempunyai umur yang panjang. Sebab itu kita tak pelik. Beliau menulis kitab yang sangat banyak, sama ada melalui kitab Usuluddin, Fiqh, Fiqh, Tasawuf, dan juga kitab-kitab sejarah dengan karya yang sangat banyak. Karya beliau hampir mencecah 200 buah. Hampir mencecah 200 buah. Jadi disebabkan karya-karya banyak tersebutlah bertepatan dengan usia beliau yang panjang, jadi beliau banyak menghasilkan karya-karya yang begitu banyak. Dan manakala Fauzi Naim Badaruddin mengatakan karya Syekh Daud Al-Fatani yang dapat diketahui sehingga kini, karya terakhir beliau ialah Al-Bahjah Al-Mardiyah yang selesai penulisannya pada 1843 Masihi. Jadi seandainya Syekh Daud Al-Fatani meninggal dunia pada tahun 1879 Masihi, besar kemungkinan kita akan dapat melihat lagi karya-karya tulisan beliau selepas tarikh 1843 Masihi. Jadi beliau, Fauzi Naim ini menganggarkan bahawa Syekh Daud Al-Fatani meninggal sekitar pertengahan abad ke-19, iaitu antara tahun 1844 Masihi sehingga 1849 Masihi. Yang mana Fauzi Naim Badaruddin dia menganggarkan kepada tarikh kitab terakhir yang Syekh Daud tulis. Jadi kita lihat pada kitab yang terakhir beliau tulis ni adalah 1843 Masihi, kitab Al-Bahjah Al-Mardiyah. Dan bila selepas tu tak adalah kitab yang dia tulis. Sebab kalau melihat kepada tarikh Syekh Daud Al-Fatani ni, beliau tulis sebab umur yang panjang dan kitab yang banyak, jadi sentiasa ada kitab yang ditulis. Jadi kitab yang terakhir ditulis itu adalah pada 1843 Masihi. Dan kemungkinan beliau lahir itu, beliau meninggal pun sekitar itulah anggaran 1844 sehingga 1849 Masihi. Dan ini tarikh yang diberikan oleh Fauzi Naim Badaruddin. Okey, slide seterusnya. Okey, mengenai rihlah keilmuan beliau, Syekh Daud Al-Fatani mendapat pendidikan awal beliau dalam suasana perkembangan tradisi keilmuan yang begitu pesat di wilayah Patani. Kalau kita melihat wilayah Patani pada ketika itu diumpamakan seperti kota Aceh pada zaman tu, yang mana sebagai pusat perkembangan ilmu yang begitu luas, pusat perkembangan yang pusat pengembangan yang melahirkan banyak ulama-ulama hingga ke pelosok serata dunia. Dan
ramai juga ulama yang menuntut di Patani pada ketika itu. Dan kita lihat Syekh Daud ini, pendidikan awal beliau menuntut dengan mendapat pendidikan awal daripada ayah beliau sendiri, iaitu Syekh Wan Abdullah, yang mana Syekh Wan Abdullah ini adalah seorang ulama besar di Patani pada ketika itu. Dan juga datuk beliau yang juga seorang faqih, yang juga seorang daripada putera raja daripada Kesultanan Bon, Sulawesi Selatan. Dan kita lihat Syekh Daud Al-Fatani ini mendapat pendidikan formal di pondok sekitar Kerisik. Yang kita lihat beliau dilahirkan di kampung Kerisik, dan beliau menuntut pada awalnya iaitu pada 5 tahun, selama 5 tahun di pondok Kerisik. Dan pada ketika itu ramai ulama dari Timur Tengah, terutamanya dari Yaman, mengajar di Patani. Patani pada ketika itu merupakan juga salah satu tempat tradisi intelektual, tempat pengajian sebagaimana di Aceh pada ketika itu. Dan Syekh Daud Al-Fatani ini menurut kajian mendapat pendidikan awal di Pondok Pengajian Islam, Pondok Pauh Buh Al-Fatani, di bawah bimbingan Syekh Abdul Rahman bin Abdul Mubin Pauh Buh Al-Fatani. Jadi pun nanti saya akan ulas sebentar lagi mengenai kitab Syekh Daud Manhalus Safi itu, mempunyai juga pertikaian di kalangan pengkaji mengenai siapa yang tulis kitab Manhalus Safi ini. Ada yang kata, beberapa awal mengatakan ialah Syekh Abdul Rahman Pauh Buh ni. Ada yang mengatakan Syekh Daud Al-Fatani. Tapi apabila kita melihat kepada naskah atau makhtutat, memang banyak daripada terdapat kolofon akhir tu memang nama Syekh Daud Al-Fatani sebagai pengarang kitab Manhalus Safi. Dan selesai pengajian di Patani, kemudian Syekh Daud Al-Fatani meneruskan rihlah beliau ke Aceh selama 2 tahun. Jadi pun berdasarkan pendapat pengkaji. Namun kita dapat lihat dalam kitab-kitab tasawuf beliau, antara kitab Manhalus Safi dan juga kitab Risalah Tasawuf beliau ada menukilkan beberapa ulama Aceh. Menukilkan pendapat ulama Aceh, antaranya ialah Syekh Nuruddin Araniri dalam Jawahirul Ulum fi Kashfil Ma'lum. Dia nukilkan. Begitu juga dalam Risalah Tasawuf, beliau menukilkan pendapat daripada Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri di dalam Daqaiqul Huruf. Jadi ada dua ulama Aceh, ulama yang menetap di Aceh. Dia menukil pendapat. Jadi mengatakan Syekh Daud Al-Fatani menuntut ilmu di Aceh ni agak kuat. Mengatakan bahawa sebelum beliau ke Mekah, beliau pergi ke Aceh dulu selama 2 tahun. Dan kemudian setelah selesai pengajian di Aceh, Syekh Daud Al-Fatani meneruskan rihlah ilmu beliau ke Mekah dan Madinah. Okey, setelah sampai di Mekah, kita dapat melihat beberapa guru kepada Syekh Daud Al-Fatani. Antaranya adalah guru beliau Syekh Muhammad Abdul Karim Saman Al-Madani. Syekh Abdul Karim Saman merupakan juga kepada guru Syekh Arsyad Al-Banjari dan juga Syekh Abdul Samad Al-Palembani. Syekh Muhammad Abdul Karim Saman, beliau merupakan pendiri kepada tarikat Samaniyah. Ya, beliau antara tokoh masyhur ulama tariqah, ulama sufi yang menetap di Madinah, dan para ulama Melayu ni banyak yang guru dengan beliau. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman. Dan juga Syekh Daud Al-Fatani guru dengan Syekh Isa bin Ahmad Al-Barawi yang merupakan seorang muhaddis, faqih di dalam pelbagai mazhab fiqh. Beliau juga merupakan guru kepada Syekh Murtada Al-Zabidi dan Muhammad bin Ali Asy-Syanwani. Begitu juga dengan Syekh Abdullah Asy-Syarqawi, ulama Azhar yang mengarang banyak hasyiah. Antara hasyiah Syarqawi, bagi hasyiah yang beliau karang. Begitu juga dengan Muhammad bin Ali Asy-Syanwani yang merupakan pengganti kepada Syekh Abdullah Asy-Syarqawi. Selepas Syekh Abdullah Asy-Syarqawi meninggal, kemudian Syekh Daud berguru dengan Syekh Muhammad bin Ali Asy-Syanwani. Begitu juga beliau menuntut ilmu dengan Syekh Muhammad As'ad. Syekh Muhammad As'ad merupakan keturunan daripada Syekh Ibrahim Al-Qurani. Kata silap saja keturunan yang ke-6 ataupun ke-5 yang macam tu. Dan Syekh Daud Al-Fatani mengambil tariqah
Tariqah Syatariyah daripada Syekh Muhammad As'ad. Kejap lagi kita akan ulaskan. Begitu juga guru beliau Syekh Ahmad Al-Marzuki, pengarang kitab Aqidatul Awam, Syekh Ahmad Al-Marzuki. Seterusnya Syekh Ibrahim Al-Rais Al-Zamzani, Syekh Muhammad Said Al-Hanafi Al-Madani dan Syekh Ata'ullah yang merupakan mufti Mekah pada ketika itu, dan beliau ini memberikan ijazah litadris kepada Syekh Al-Fatani untuk membolehkan beliau mengajar di sekitar Masjidil Haram pada ketika itu. Dan juga beberapa guru lain Syekh Al-Fatani antaranya ialah Syekh Muhammad Saleh bin Ibrahim, Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, Syekh Abdul Ghani Al-Hilali, Sayyid Abdullah Al-Mirgani, Sayyid Abu Faid Muhammad Murtada bin Muhammad Az-Zabidi dan Sayyid Sulaiman bin Umar Al-Ahdal. Mereka adalah guru-guru yang Syekh Daud Al-Fatani menuntut ketika beliau berada di Mekah. Baik, dari segi tariqah kesufian, Syekh Al-Fatani telah mengambil bai'ah tariqah Samaniyah daripada guru beliau Syekh Ali bin Isa Al-Fatani dan juga belajar secara langsung dengan Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman yang merupakan pengasas kepada tariqah Samaniyah. Jadi mengenai tariqah Samaniyah ni, Syekh Al-Fatani telah mengambil daripada dua orang yang berbeza, daripada Syekh Ali bin Isa Al-Fatani dan juga daripada guru beliau Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman. Baik, mengenai tariqah Syatariyah, ini sebutkan tadi bahawa Syekh Al-Fatani telah mengambil bai'ah daripada Syekh Muhammad As'ad yang merupakan keturunan daripada Syekh Ibrahim Al-Qurani. Ya, Syekh Ibrahim Al-Qurani yang merupakan tokoh yang banyak memberi pengaruh dan keilmuan kepada ulama-ulama, yang mana banyak ulama yang belajar dengan beliau. Antaranya ialah Syekh Abdul Rahman Al-Fansuri yang sempat berguru langsung dengan Ibrahim Al-Qurani. Begitu juga dengan Syekh Abdul Malik Abdullah, Tok Pulau Manis, yang sempat berguru kepada Syekh Ibrahim Al-Qurani, dan juga beberapa ulama lain yang ulama alam Melayu yang sempat berguru dengan Ibrahim Al-Qurani. Malah Ibrahim Al-Qurani pun banyak memberi respon mengenai isu-isu dan permasalahan-permasalahan yang berlaku di alam Melayu Nusantara. Antaranya ialah kitab Ithafuz Zaki fi Syarah Tuhfah Al-Mursalah, iaitu mengenai kitab-kitab Martabat 7, mengenai kitab Maratibul Wujud yang dikarang oleh Syekh Muhammad Fadlullah Al-Burhanpuri, yang mana pada ketika itu kitab At-Tuhfah Al-Mursalah tersebut tersebar di alam Melayu Nusantara, yang mana telah berlakunya kekeliruan ataupun kesalahfahaman terhadap pemahaman kitab tersebut, yang mana mereka yang belajar kitab tersebut tetapi meninggalkan syariat, belajar kitab tersebut dalam masa yang sama tidak memahami apa sebenarnya kaedah ataupun tasawuf yang dibawa oleh Syekh Muhammad Fadlullah Al-Burhanpuri tersebut. Belajar kitab-kitab hakikat yang tinggi-tinggi tapi dalam masa yang sama meninggalkan syariat, tidak solat, puasa dan sebagainya. Jadi kitab ini menjadi polemik yang besar di alam Melayu pada ketika itu, dan kemudian Ibrahim Al-Qurani tersebut menjawab isu tersebut dengan mengarang kitab Ithafuz Zaki untuk memberikan penjelasan yang sebenar. Bagaimanakah pemahaman yang benar yang dibawa oleh pengarang dan tasawuf yang benar dibawa oleh pengarang. Dan seterusnya, beberapa kitab lain antaranya adalah kitab yang menjawab respon daripada seorang yang bertanya daripada Johor. 5 persoalan yang ditanya kepada Ibrahim Al-Qurani dan dijawab oleh beliau. Dan salah satu soalannya adalah mengenai wahdatul wujud. Begitu juga persoalan-persoalan mengenai isu yang berlaku di Nusantara ialah mengenai yang pada ketika itu apabila berlakunya kematian dan didatangkan sesuatu yang seperti beliau, orang yang sedang nazak tersebut melihat ada warna merah, ada warna biru, ada warna kuning. Jadi apabila datang warna merah perlu dibaca ayat-ayat sekian-sekian. Apabila dia melihat warna biru,
ada ayat-ayat yang perlu dibaca sekian dan sekian. Maka ini yang dijawab oleh Al-Qurani mengenai isu-isu yang berlaku di Nusantara, dan juga beberapa karya-karya lain yang menjawab mengenai polemik yang berlaku di Nusantara. Yang seterusnya adalah mengenai tarikat Saziliyah, yang mana Syekh Daud Al-Fatani mengambil daripada Syekh Muhammad Saleh bin Ibrahim Al-Rais, yang pada ketika itu merupakan mufti mazhab Syafi'i di Mekah. Jadi terdapat 3 tarikah yang diketahui. Syekh Daud Al-Fatani mengambil daripada tarikat Samaniyah, Syatariyah dan Saziliyah. Dan tarikat Saziliyah ni beliau banyak menghuraikan di dalam karya beliau Hidayatul Muta'allim. Kata saya, ada beberapa usul tarikah Saziliyah yang diambil daripada Syekh Ahmad Zarruq, dan beliau menjelaskan pada bahagian akhir, pada bahagian khatimah. Kerana kitab tersebut adalah kitab fiqh, tapi pada akhirnya beliau menjelaskan mengenai usul tarikah Saziliyah yang beliau ambil daripada Syekh Ahmad Zarruq. Baik, seterusnya. Begitu juga dengan seterusnya adalah mengenai murid-murid Syekh Daud Al-Fatani. Beliau mempunyai murid yang ramai. Antara yang kita dapat lihat ialah Abdul Halim Al-Kelantan, Syekh Haji Jamaluddin Ibn Lebay Muhammad Kelantan, Ali bin Ishaq Al-Fatani, Syekh Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatani, Syekh Wan Hasan Ibn Ishaq Besut Al-Fatani. Begitu juga Abdul Malik bin Isa. Abdul Malik bin Isa Terengganu ni adalah cicit kepada Tok Pulau Manis, Syekh Abdul Malik Abdullah. Jadi 2 nama ni, Abdul Malik bin Isa Terengganu ni kadang-kadang ada pengkaji yang keliru. Dia ingatkan Abdul Malik bin Isa ni Tok Pulau Manis, sebenarnya bukan. Walaupun sebab dia mempunyai nama yang sama. Tok Pulau Manis bernama Abdul Malik bin Abdullah. Tapi yang ni cicit keturunan beliau ni Abdul Malik bin Isa. Dan Abdul Malik bin Isa ni lah beliau mengambil tarikah Syatariyah dengan Syekh Daud Al-Fatani, dan ijazah beliau tu ditemukan oleh Dr. Syafi'i Abdullah dalam kajian PhD beliau. Beliau jumpa sanad tarikah Abdul Malik bin Isa ni yang beliau ambil daripada Syekh Daud Al-Fatani, yang beliau menjumpai sanad tarikah tersebut masih dalam bentuk manuskrip tulisan tangan, yang pada ketika itu di tempat pengajian Tok Pulau Manis di Terengganu. Begitu juga Zainuddin Aceh, Muhammad bin Ismail Daud Al-Fatani, Abdul Qadir bin Abdul Hamid Al-Fatani, Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar Sambas, Zainuddin bin Muhammad Al-Badawi Al-Sumbawi. Begitu juga raja-raja di Kepulauan Riau. Itu kita dapat lihat bahawa Raja Haji Ahmad bin Raja Haji Riau, Raja Ali, yang pengarang kepada Tufat Al-Nafis, Raja Haji Abdullah Amarul Berusyid Riau. Begitu juga Syekh Ismail bin Abdullah Al-Minangkabawi. Beliau juga seorang ulama Mekah yang membawa tarikah Naqsyabandiyah Khalidiyah di Mekah ketika itu. Jadi beliau juga merupakan murid kepada Syekh Daud Al-Fatani. Begitu juga Muhammad Saleh Ibnu Murid Al-Rawa, Muhammad Saleh Ibnu Sunan Maulana Qadi, Sultan Muhammad Safiuddin Sambas, dan Lebaiddin Ibn Long Nik Al-Fatani. Jadi ini adalah beberapa murid yang beliau berguru dengan Syekh Daud Al-Fatani. Dan kita melihat begitu juga seterusnya adalah mengenai karya-karya yang dihasilkan oleh Syekh Daud Al-Fatani, yang kalau lihat pada slide saya hanya meletakkan sebahagian saja. Yang ada yang mencetak, ada yang masih makhtutat manuskrip. Saya hanya meletakkan sebahagian saja yang penting. Dan kita lihat karya yang beliau hasilkan ini adalah karya yang meliputi bidang akidah, fiqh dan tasawuf. Itu memang karya yang prolifik Syekh Daud Al-Fatani hasilkan. Dan kalau kita lihat yang berwarna merah tersebut adalah karya-karya tasawuf beliau. Antaranya ialah kitab Minhajul Abidin ila Jannah Rabbil Alamin, yang mana kitab Minhajul Abidin ini adalah beliau terjemahkan anotasi. Dan daripada kitab Minhajul Abidin Syekh Daud Imam Al-Ghazali, begitu juga terjemahan beliau terhadap kitab Bidayatul Hidayah
juga karya Imam Ghazali, manakala kitab Diyaul Murid fi Ma'rifah Kalimat Tauhid merupakan kitab tasawuf juga yang membincangkan mengenai tarikah zikir-zikir di dalam tarikah Syatariyah. Kita lihat sumbangan yang besar Syekh Afdal ni, beliau menyusun zikir-zikir di dalam tarikah Syatariyah ni di dalam karya beliau ni, Diyaul Murid fi Ma'rifah Kalimat Tauhid. Begitu juga risalah tasawuf, yang ni masih makhtutat yang mana saya mengkaji di peringkat master dulu, tahqiq kitab ni. Dan kitab risalah tasawuf ni judulnya tiada, setakat makhtutat yang saya temukan 3 buah, tidak ditemukan judul naskah ni. Kemungkinan ia adalah risalah kecil yang Syekh Daud tulis, ataupun satu risalah yang mulhaq, yang berasingan daripada kitab-kitab yang lain. Dan setakat pengajian tidak ditemukan judulnya, hanya ditemukan pada kolofon akhir bahawa penulisnya adalah Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Dan penisbahan kitab ni, risalah tasawuf ni, kepada Syekh Al-Fatani ni sangat kuat. Sebab apa? Sebab perbincangan sama dengan perbincangan di dalam Manhajus Shafi. Ada isu tasawuf di dalam risalah tasawuf yang tidak dibincangkan di dalam Manhajus Shafi, dan ada isu dalam Manhajus Shafi yang tidak dibincangkan dalam risalah tasawuf. Cuma dari segi perbincangan yang lebih mendalam, yang lebih detail, yang lebih membahaskan terhadap isu-isu polemik kekeliruan yang berlaku di dalam tasawuf, berada di dalam risalah tasawuf ni. Seterusnya kitab Kanzul Minan, iaitu Syekh Daud membuat syarahan terhadap Hikam Abi Madian. Ya, beliau mensyarahkan kitab Hikam Abi Madian dan beliau berikan judul Kanzul Minan al-Hikam Abi Madian. Dan seterusnya ada kitab Manhajus Shafi fi Bayan Rumus Ahli Sufi, dan matan hikam terjemahan beliau menterjemahkan matan hikam Ibn Ruslan, dan juga kitab Wasayal Abraw wal Mawa'iz Al-Akhyar. Begitu juga kitab Hidayatul Muta'allim pun ada juga, sebab Syekh Daud ni dia ada kitab yang beliau tulis akidah, fiqh, tasawuf, ada juga. Cuma yang saya tandakan warna merah ni adalah kitab yang khusus membincangkan tasawuf. Itu saya. Okay, slide seterusnya. Okay, kita pergi kepada fokus pada tajuk, iaitu pemikiran tasawuf Syekh Daud Al-Fatani. Baik, bila kita melihat kepada tasawuf ulama Melayu ni, pertama sekali kita kena lihat bagaimana bentuk pemikiran ataupun manhaj dan metodologi tasawuf ulama Melayu ni. Bagaimana bentuk dia? Dan kita lihat isu-isu yang berlaku di alam Melayu mengenai tasawuf pun pada awalnya ialah sekitar abad ke-15 atau 14 Masihi, yang mana berlakunya polemik mengenai al-ayat tsabitah, maklumat Allah Ta'ala, yang berlaku pertikaian di antara Syekh Abu Al-Khay dan Muhammad Al-Yamani, yang mana polemik mengenai al-ayat tsabitah, adakah maklumat Allah Ta'ala ini bersifat qadim ataupun hadis, yang pada ketika itu di Aceh menjadi pertikaian yang amat besar hingga berlakunya konflik bunuh-membunuh. Itu dapat dilihat pada zaman Syekh Nuruddin Araniri, yang mana berlakunya polemik bunuh mengenai konflik wujudiyah, yang mana pengikut wujudiyah yang tidak bertaubat maka akan dibunuh. Jadi ini adalah isu-isu tasawuf. Dan isu tasawuf ni kita lihat di alam Melayu dia berkembang dengan pesat, berkembang dengan sebesar-besarnya adalah ketika pada abad ke-15 ke-14, yang mana Mekah pada ketika itu menjadi satu pusat intelektual yang Aziz Mahdi Azhar sebut sebagai melting pot, pusat intelektual Islam, yang mana ketika itu banyak para ulama tasawuf. Bukan saja alim dalam akidah, fiqh dan alim dalam akidah dan fiqh, tapi juga alim dalam tasawuf. Jadi begitu juga Mekah pada ketika itu merupakan pusat tarikah sufi. Jadi banyak ulama-ulama yang bertarikah, bukan sahaja mempelajari akidah, fiqh, hadis dan sebagainya, tapi juga bertarikah.
Dan kita lihat abad selepas abad ke-15 ke-16 lahir beberapa tokoh. Itu antaranya adalah Syekh Ahmad Al-Qushashi, Syekh Ibrahim Al-Qurani, dan hingga ke abad ke-17 ke-18 lahirnya Syekh Daud Al-Fatani, yang mana beliau ni sezaman dengan Syekh Abdul Samad Al-Palembani, Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh juga Syekh Abdul Qadir Saman, Syekh Ismail Al-Minangkabawi. Mereka ni adalah hidup sezaman. Dan apabila kita melihat tasawuf Syekh Daud Al-Fatani ni, beliau telah mengarang beberapa kitab tasawuf yang dilihat beberapa kitab tasawuf yang disebut sebagai tasawuf mu'amalah. Dan juga beberapa karya yang disebut sebagai tasawuf yang mukasyafah. Ini dapat dilihat melalui karya-karya yang dihasilkan oleh beliau. Antaranya adalah kitab Al-Qurb Ilallah. Ini masih manuskrip Tamhid Hikam Tajuddin Ibn Atta'illah. Begitu juga Kanzul Minan, ini ada yang dah bercetak. Minhajul Abidin ada yang dah bercetak. Risalah Tariqah Syatariyah Wasamaniyah, ini masih makhtutat. Matan Hikam, Terjemah Bidatul Hidayah masih makhtutat. Wasaya Al-Abra dah bercetak. Manhal Safi dah bercetak, Dia Al-Murid dah bercetak, tasawuf masih makhtutat. Jadi ada Syekh Daud tulis ada tasawuf yang membincangkan mengenai muamalah dan juga tasawuf yang bersifat mukasyafah. Ini sebagaimana yang disebut oleh Imam Ghazali bahawa adanya ilmu yang disebut sebagai ilmu muamalah dan juga ilmu mukasyafah. Jadi ada tasawuf yang membincangkan mengenai budi pekerti yang baik, sifat-sifat yang baik, sifat-sifat mahmudah, sifat mazmumah. Itu dari satu sudut tasawuf. Makanya ada satu lagi sudut tasawuf yang membincangkan mengenai mukasyafah, tajalliyat, dzauq, wujdan. Ini satu yang disebut sebagai tasawuf mukasyafah. Dan ini ada kitab yang Syekh Daud tulis khusus mengenai perkara ini. Antaranya adalah kitab Manhalus Safi dan juga kitab Risalah Tasawuf dan juga Kanzul Minan. Ini tiga kitab ni khusus membicarakan mengenai tasawuf mukasyafah. Slide seterusnya. Okey, apabila membincangkan mengenai tasawuf, pemikiran tasawuf mukasyafah di alam Melayu yang dibawa oleh Syekh Daud Al-Fatani, jadi saya mengkhususkan kepada dua karya beliau, iaitu Manhalus Safi dan juga Risalah Tasawuf beliau. Dan kita melihat di dalam kitab Manhalus Safi dan kitab ni secara khusus membicarakan mengenai tasawuf mukasyafah yang merangkumi perbahasan maratibul wujud dalam kerangka wahdatul wujud. Yakni Syekh Daud membahaskan mengenai martabat 7. Kalau kita lihat isu martabat 7 ni juga mengalami polemik yang besar di alam Melayu. Yang mana kalau kita lihat, dia bila datang ke alam Melayu dia jadi 7. Kalau kita lihat sebelum ni ada yang bawa martabat 40 sebagaimana Syekh Abdul Karim Al-Jili. Dan juga dalam kitab Jawahirul Hamsah, pengarang dia, Allahu Akbar, siapa nama dia? Saya lupa dah. Pengarang dia, dia membawakan 5 martabat. Tapi sampai di alam Melayu yang dibawa kitab oleh Syekh Muhammad Fadlullah Al-Burhanpuri, dia membawakan 7 martabat. 7 martabat kewujudan. Yang mana kitab Al-Tuhfah Mursalah inilah yang membicarakan mengenai martabat 7 inilah yang tersebar di alam Melayu dan menjadi polemik dan perbahasan yang agak rencang di alam Melayu. Kitab At-Tuhfah Al-Mursalah. Sehingga kan pengarang Syekh Muhammad Fadlullah Al-Burhanpuri ini mengarang kitab syarah kepada At-Tuhfah ni. Sebab apa? Sebab beliau mengatakan berlakunya kesilapfahaman, berlakunya kekeliruan oleh mereka yang tidak memahami ilmu ni. Jadi beliau karang satu lagi kitab syarah kepada kitab beliau ini, At-Tuhfah Al-Mursalah, yang berjudul Hakikah Al-Muwafaqah Lisyariah. Beliau menjelaskan apa yang beliau tulis terhadap kitab Tuhfah Al-Mursalah tersebut. Kerana berlakunya kekeliruan di alam Melayu ketika itu. Dan disebabkan kekeliruan inilah banyak ulama-ulama memberi respon, atau Ibrahim Al-Qurani merespon terhadap isu-isu martabat 7 ini.
bagaimana pemahaman yang benar. Jadi bagaimana pemahaman yang salah. Jadi huraian-huraian ni mendapat perhatian di kalangan ulama. Begitu juga ulama-ulama lain. Banyak juga ulama yang memberikan syarah dan huraian terhadap kitab At-Tuhfah Mursalah ini. Kitab Martabat 7 ni. Dan Syekh Daud turut mengarang kitab dalam Manhajus Shafi ni juga membicarakan Martabat 7 sebagaimana yang dibicarakan oleh Syekh Muhammad Fadlullah Al-Burhanpuri di dalam At-Tuhfah Al-Mursalah. Dan kita lihat dalam Martabat 7 yang dibicarakan oleh Syekh Daud ini, beliau turut menukilkan daripada Syekh Muhammad Fadlullah Al-Burhanpuri. Jadi secara asasnya kitab Martabat 7 dalam Melayu secara asasnya adalah kitab At-Tuhfah Al-Mursalah. Kemudian disyarahkan oleh Syekh Daud. Kemudian disyarahkan oleh Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari dalam Nurul Nafis. Syekh Abdul Samad Palembani dalam Syarus Salikin. Dalam Zadul Muttaqin masih makhtutat juga dibicarakan. Jadi asasnya dalam Melayu kitab Martabat 7 yang tersebar asasnya adalah kitab At-Tuhfah Al-Mursalah. Dan dikembangkan, disebarkan, disyarahkan oleh beberapa ulama lain antaranya ialah Syekh Daud Al-Fatani. Dan ini dapat dilihat dalam kitab Manhajus Shafi beliau ni. Yang mana bila melihat kepada Martabat 7, beliau membahaskan mengenai ahadiyah. Iaitu Martabat ahadiyah. Martabat wahdah, martabat wahidiyah, alam arwah, alam misal, alam ajsam dan juga alam insan kamil. Dan 7 martabat ni dijelaskan oleh Syekh Daud Al-Fatani secara detail dan mendalam. Jadi dalam perkongsian ini saya tak jelaskan sebab mungkin perlukan satu slide lain kot menjadi khusus membicarakan mengenai Martabat 7 Syekh Daud Al-Fatani. Jadi saya tak uraikan mendalam, mungkin perlukan masa yang lama. Dan apabila membahaskan mengenai martabat wahidiyah, ini pada martabat ini ialah membahaskan mengenai al-ayat tsabitah. Bila Syekh Daud membahaskan pada martabat wahidiyah ni, dia membahaskan secara mendalam, secara detail, secara panjang. Bagaimana martabat wahidiyah ni, iaitu martabat al-ayat tsabitah yang beliau menghuraikan dengan teliti dan mendalam dan 2 naskah beliau ni, Manhajus Shafi dan Risalah Tasawuf. Sebab apa? Sebab titik kekeliruan martabat 7 berada pada martabat ni. Berada pada martabat wahidiyah. Itu mengenai persoalan al-ayat tsabitah. Persoalan maklumat Allah Ta'ala. Sini titik kekeliruan yang berlaku. Jadi perlunya pemahaman dan penjelasan yang benar. Bagaimanakah pemahaman al-ayat tsabitah yang benar? Bukan dengan makna daripada zat Allah Ta'ala, kemudian daripada cebisan zat Allah Ta'ala lahirnya makhluk. Bukan begitu. Jadi ada pemahaman yang benar, bagaimana penjelasan yang benar mengenai al-ayat tsabitah yang dihuraikan oleh Syekh Daud Al-Fatani. Sebab titik kekeliruan, titik berlaku penyimpangan berada pada martabat ini, pada martabat wahidiyah yang menjelaskan mengenai al-ayat tsabitah. Okay, slide seterusnya. Okay, dalam Manhajus Shafi, kalau kita lihat pada permulaan mukadimah, Syekh Daud menjelaskan bagaimana kita nak memahami kaedah ataupun manhaj dan metodologi ulama sufi. Kalau kita lihat, ulama kalam mempunyai metodologi yang berbeza. Ulama hadis metodologi yang berbeza. Ulama fiqh mempunyai beberapa metodologi dia dalam membahaskan metodologi dalam ilmu masing-masing. Jadi tasawuf dia ada medan dia. Ilmu kalam ada medan dia, fiqh ada medan dia, hadis ada medan dia, tasawuf ada medan dia. Jadi macam mana? Jadi ada Syekh Daud jelaskan dalam mukadimah beliau yang mana, okey saya bacakan sedikit, adalah bagi segala kaum penghulu ahli sufi itu adalah ia mempunyai beberapa istilah. Mereka itu yang tiada mengetahui akan dia melainkan bagi ahlinya. Sebagaimana saya sebutkan tadi bahawa ada ahli dalam ilmu kalam, ada ahlinya dalam hadis, ada ahlinya dalam fiqh, ada ahlinya. Begitu juga dalam tasawuf, ada ahlinya. Maka tiada harus bagi yang bukan ahlinya mutalaahkan segala kitab-kitab mereka itu kerana yang tiada mengetahui kehendaknya jika diambil atas zahir perkataan mereka itu, maka membawa kepada kufur. Jadi ulama tasawuf ni dia ada beberapa istilah dia yang perlu difahami. Beberapa mustalahat
yang perlu dipahami, yang mana kalau kita ambil secara zahir boleh membawa kepada kekufuran. Jadi sebab itulah diharamkan mutalaah segala kitab mereka itu bagi yang bukan ahlinya. Jadi titik kekeliruan itu apabila mereka yang tidak memahami mustalahat istilah sebagaimana yang difahami oleh ulama sufi. Ulama sufi dia istilah-istilah dia tersendiri. Kalau kita lihat dalam kitab Al-Lumah, kita antara kitab tasawuf yang awal dikarang oleh Abu Nas As-Sarraj, begitu juga kitab Risalah Kusyairiyah dikarang oleh Imam Kusyairi. Dalam kitab ni beliau ada satu bab yang menyebutkan mengenai istilah-istilah sufi, iaitu mengenai antaranya ialah sebagai contoh adalah al-sakru, mabuk. Bagaimana ulama sufi memahami mabuk? Macam mana? Adakah mabuk minum arak, minum toddy mabuk? Adakah macam tu? Adakah mabuk yang al-sakru yang difahami oleh ulama sufi mabuk dengan maknanya dia telah fana? Adakah dengan makna yang bagaimana? Begitu juga istilah-istilah yang lain. Bagaimana difahami dengan ittihad di kalangan ulama sufi? Adakah dengan makna ittihad zat Allah bersatu dengan zat makhluk? Tidak. Jadi ulama sufi dia mempunyai istilah terhadap perkataan-perkataan tersebut. Yang istilah tu adanya huraian yang perlu difahami dengan benar. Yang mana kalau tidak difahami dengan benar, difahami hanya sekadar zahir perkataan, yang ini yang disebut oleh Syekh Daud, ia akan membawa kepada kekufuran. Okey, ini Syekh Daud takrirkan pada mukadimah beliau bahawa perlunya memahami istilah yang dibawa oleh ahli sufi tersebut. Okey, baik, slide seterusnya. Okey, baik. Jadi Syekh Daud meneruskan lagi, maka sayugianya janganlah kita memudah-mudahkan segala perkataan mereka itu kerana adalah sekalian perkataan mereka itu dengan ilham Tuhan mereka. Maka kebanyakan segala perkataan mereka itu dengan mutasyabihat. Ya, jadi perkataan ahli sufi, istilah-istilah mereka itu dengan ilham. Dengan ilham yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Dan kebanyakan perkataan ahli sufi ini ada yang dalam mutasyabihat, yang masih sama-sama tidak mengetahui bagaimanakah istilah yang mereka fahami. Maka tiada dapat bagi segala orang ahli zahir mengambil ia dengan zahir perkataan, kerana adalah pada zahirnya menyalahi syariat dan pada hakikatnya tiada menyalahi sekali-kali pada batin syariat. Yang ini disebut oleh Syekh Daud untuk memahami istilah, bagaimana istilah yang difahami oleh ulama sufi. Faham zahir boleh bawa kepada kufur. Jadi perlunya kepada pemahaman penjelasan terhadap istilah bagaimana yang difahami oleh ulama sufi. Ya. Mengambil secara zahir boleh pada kufur. Jadi titik ini perlu difahami dengan betul. Sebab titik kekeliruan ni kebanyakan mereka yang banyak mensyirikkan, banyak membatiniahkan ulama-ulama sufi ni kan tidak fahami istilah yang difahami oleh ulama sufi ni. Jadi saya nak teruskan, maka wajiblah atas murid apabila tiada ia tahu akan kehendaknya bahawa ia menyerahkan segala perkataan mereka itu kepadanya. Jangan ia mungkar akan dia dan menyalahkan dia. Jadi bila dapat perkataan-perkataan ahli sufi yang mana dalam keadaan zahirnya membawa kepada kekufuran, maka kena taslimkan. Kena takwilkan. Sebab kita tak fahami betulkah yang ulama sufi tersebut memahami secara zahir ayat tersebut. Adakah ia membincangkan mengenai suatu yang lain. Jadi perlunya kepada pemahaman yang benar bagaimanakah pemahaman atau istilah yang difahami oleh ulama sufi tersebut. Jadi saya nak sebut jangan ia mungkar dan jangan disalahkan. Sebaliknya serahkan perkataan itu sebagaimana yang difahami oleh ulama sufi. Okey, slide seterusnya. Okey, dalam manhaj sufi, Syekh Daud turut menjelaskan mustalahat. Sebagaimana Syekh Daud menjelaskan pada mukadimah beliau, perlunya pemahaman yang benar bagaimana mustalahat istilah yang difahami oleh ulama sufi.
Ini saya ambil sebahagian contoh. Sebenarnya ada banyak lagi istilah-istilah yang Syed Daud jelaskan dalam kitab beliau Manhalus Shafi. So kalau kita tengok contoh antara ialah usul ila Allah. Ini Syed Daud menjelaskan, yakni setengah daripada istilah mereka itu sampai kepada Allah. Murad daripada sampai kepada Allah itu sampai kepada mengenalnya, yakni mengenal akan Dia yang berbuat dan yang berlaku kepada segala akuan alam ini dan yang mempunyai sifat dan yang mawujud, melainkan Allah dengan zauq dan wujdan, tiada dengan dalil dan burhan. Ini istilah yang dijelaskan oleh Syed Al-Aftani. Bagaimana ulama sufi memahami istilah tersebut dengan huraian yang mendalam dan tuntas. Begitu juga muraqabah, musyahadah. Muraqabah ulama sufi fahami macam mana? Mengekalkan pengetahuan hamba dengan Tuhan, melihatnya atas sekalian kelakuannya, atau dikatanya erti muraqabah itu ialah memfanakkan hamba akan af'alnya, sifatnya dan zatnya di dalam af'al Allah, sifatnya dan zatnya. Itu muraqabah. Begitu juga musyahadah, melihat akan Tuhan yang sebenarnya di dalam setiap zarah dan zaratul wujud ini, serta disucikan dari sebarang yang tiada patut dengan kebesarannya. Jadi ulama sufi mempunyai istilah dan istilah itu perlu difahami dengan benar. Bagaimana pemahaman ulama sufi terhadap istilah tersebut? Baik, slide seterusnya. Baik, ini dalam Warduz Zawahir. Warduz Zawahir adalah salah satu kitab akidah yang paling tebal, paling panjang, paling besar di alam Melayu. Kitab Warduz Zawahir, kitab yang paling akidah yang paling tebal di alam Melayu yang dihasilkan oleh Syed Daud Al-Fatani. Dalam kitab akidah ni beliau pun ada jelaskan. Maka jawab dengan bahawasanya dikehendaki dengan ittihad pada lisan kaum ahli sufi itu adalah fana kehendak hamba di dalam kehendak Tuhannya. Maka tiada lagi bagi hamba itu mempunyai kehendak serta hak Ta'ala sekali-kali melainkan dengan hukum tabi'iyah. Dan adapun yang dikehendaki oleh ahli ilhad itu, maka sangka mereka itu bahawasanya zat mereka itu jadi zat Allah Ta'ala. Dan itu merupakan kufur yang amat besar yang sembah berhala. Yang ini disebutkan oleh Syed Al-Aftani. Ittihad, istilah ittihad. Bagaimana ahli sufi memahami? Jadi ittihad pada lisan kaum, pada pemahaman ahli sufi adalah fana kehendak hamba. Tingkah laku hamba tu dia fana dalam kehendak Tuhannya, dia fana menghadap kepada Tuhannya. Itu yang difahami oleh ahli sufi. Bukan dengan, kalau difahami dengan makna zahir adalah makna yang difahami oleh ahli ilhad, yang mana mereka memahami bahawa ittihad pada ahli ilhad tersebut adalah zat mereka itu menjadi zat Allah. Seolah-olah mereka bersatu dengan Allah Ta'ala, mereka hulul ittihad dengan Allah Ta'ala. Jadi ini adalah kufur. Jadi sebagaimana saya sebutkan tadi, Syed Daud menekankan pemahaman perlunya memahami istilah-istilah yang difahami oleh ulama sufi. Memahami istilah secara zahir, perkataan membawa kepada kekufuran. Ini salah satunya. Fahami istilah ittihad yang bawa kepada kufur, zat Allah bersatu dengan zat makhluk. Memahami istilah ittihad dengan makna ulama sufi, fana kehendak hamba dalam kehendak Tuhannya. Yang ini fana. Baik, slide seterusnya. Okey, setelah Syed Daud membahaskan mengenai pentingnya memahami istilah-istilah yang difahami oleh ulama sufi, begitu juga Syed Daud menjelaskan mengenai konsep, salah satu konsep memahami Allah Ta'ala melalui maratibul wujud, martabat 7, dan juga Syed Daud membahaskan mengenai martabat tauhid. Ini sudah sedia maklum dalam kitab tasawuf, kitab-kitab tasawuf. Kebanyakan ulama-ulama sufi membahagikan tauhid ini kepada beberapa martabat. Begitu juga Imam Ghazali membahaskan mengenai tingkatan-tingkatan tauhid di dalam Ihya Ulumuddin. Pada awalnya tauhid orang awam dan akhirnya sampai kepada tauhid muqarrabin, yang mana disebutkan oleh Imam Ghazali la yara fil wujud ilal wahid. Tak adalah dilihat pada yang wujud melainkan yang satu, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para ulama sufi memahami tauhid dari sudut adanya martabat, adanya tingkatan tauhid tersebut. Dengan maksud yang bagaimana? Syed membahagikan kepada 4, tauhid uluhiyah,
Tauhidul af'al, tauhidul sifat dan tauhidul zat. Ya, tauhid uluhiyah, tauhid af'al, tauhid sifat, tauhid zat. Dan ini sedikit berbeza dengan Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, yang mana beliau membahagikan kepada 4 tauhid juga, tetapi beliau membahagikan kepada tauhid sifat, tauhid asma, tauhid af'al dan tauhid zat. Sedikit berbeza, tapi namun natijahnya adalah sama. Jadi kalau kita lihat kepada martabat tingkatan tauhid yang dijelaskan oleh Syekh Daud Al-Fatani, yang pertama adalah tauhid uluhiyah, iaitu mengesakan Allah Ta'ala pada ketuhanannya. Yang kedua tauhidul af'al, itu mengesakan Allah pada perbuatannya, yakni dialah yang berbuat dan yang melakukan pada kaun alam ini dengan zauq dan wujdan, yakni segala perbuatan af'al itu hakikatnya Allah Ta'ala sahaja yang buat. Dan begitu juga tauhidul sifat, itu iaitu mengesakan sifat bagi Allah Ta'ala, yakni tiada yang kuasa, tiada yang hidup, tiada yang alim, tiada yang kuasa, melainkan Allah Ta'ala hilang daripada dirinya segala sifat dirinya, daya upaya dirinya. Yakni sifat ni hakikatnya pada Allah Ta'ala juga. Begitu juga akhirnya pada tingkatan yang terakhir, itu adalah tauhiduz zat, iaitu tiada ada maujud melainkan Allah Ta'ala. Ini sama sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali tadi. Imam Al-Ghazali sebut tauhid yang terakhir itu tauhid muqarrabin, la yara fil wujud illa wahid. Yang tiada dilihatkan wujud yang lain daripada wujudnya, tiada dilihat wujud dirinya dan tiada dilihat adamnya. Ini tingkatan yang akhirnya sampai kepada tauhiduz zat. Yang dia tidak melihat yang wujud, tiada yang dilihat di alam ini, dirinya pun tidak melihat, melainkan ia melihat hanyalah satu. Apa dia? Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah makam tauhid yang tertinggi sekali, itu tauhiduz zat, yang dibahaskan oleh para ulama sufi. Baik, slide seterusnya. Okey, yang ni dalam risalah tasawuf, yang Syekh Daud membahaskan mengenai orang arif billah yang telah mencapai fana, iaitu Syekh Daud menjelaskan adalah orang arifin itu apabila fana mereka itu daripada fi'ilnya dan sifatnya dan zatnya, sebab tajalli Allah Ta'ala pada hati mereka itu dengan af'alnya dan sifatnya dan zatnya, maka hapuslah daripada wujudnya itu serta wujud Tuhannya, dan melihatlah mereka itu bahawa tiada gerak dan diam dan alam dan yang gerak dan tiada ada yang mewujud melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tingkatan yang mana dicapai oleh seorang yang telah melalui bimbingan seorang mursyid, melalui segala makam, hal, dan akhirnya disampai kepada satu makam yang disebut sebagai makam fana. Makam fana inilah yang sampai kepada tauhiduz zat. Dan maka dinamakan martabat ini dengan fana'ul fana', kerana ia fana' daripada segala akuan dan fana' pula dirinya. Ini yang pada fana' inilah dia tidak melihat keadaan dirinya, ia tidak melihat sesuatu yang lain melainkan satu. Apa dia? Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tingkatan yang terakhir dialami oleh seorang salik menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada ketika itu ia tenggelam di dalam bahrul ahadiyah. Maka tiada ada di sana itu maujud yang lain daripada wujudnya, dan yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala akwal itu tajallinya jua dan mazharnya jua. Maka telah keras mabuknya itu daripada siumannya. Yakni apa dia? Mabuk dekat sini al-sakru. Ini dijelaskan oleh Syekh Al-Fatani. Al-sakru mabuk dengan mana apa? Fana. Dia telah fana bila sampai pada satu makam tauhiduz zat yang tiadalah ia melihat sesuatu yang lain melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Slide seterusnya. Okey, baik. Okey, seterusnya saya dah menjelaskan dalam risalah tasawuf beliau, maka tak kala sampai seorang salik kepada tarakinya, maka hapus pada mata hatinya daripada melihat ada yang lain wujud beserta dengan wujud Allah. Maka adalah Tuhan yang mawujud daripada zatnya dan sifatnya dan af'alnya juga. Maka adalah mewujud yang lain itu adalah wujud wahamiyah majaziyah juga, seperti wujud bayang-bayang dengan punya bayang-bayang.
maka adalah bayang-bayang itu tiada ada maujud hakikatnya dan ada maujud dan ada wujud rupa waham majazi juga. Maka yang wujud hakiki itu adalah yang empunya bayang-bayang. Okey, ini pembahasan Syekh Daud menjelaskan apabila salik dah sampai kepada tarakinya, ini pada makam tauhidul zat, maka dia tidak melihat yang lain melainkan Allah Ta'ala. Maka pada ketika itu adalah yang wujud hakiki adalah Allah Ta'ala. Dan makhluk ni adalah wujud majazi. Yang ni ulama sufi membahaskan mengenai bayang-bayang ataupun zil. Ini Syekh Nuruddin Araniri, dia ada karang satu kitab judulnya Hilul Zil, yang mana membahaskan mengenai bayang-bayang. Mana pemilik bayang dan mana bayang-bayang. Mana bayang-bayang yang hakiki, mana yang majazi. Jadi makhluk ni adalah majazi. Jadi majazi macam mana? Bila sampai kepada makam tauhidul zat, fana keadaan dirinya, dan pada ketika itu ia tidaklah melihat yang lain melainkan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, slide seterusnya. Okey, baik. Dan seterusnya saya dah menjelaskan, dan setinggi mana pun makam taraki hamba tersebut, hamba tu setakat mana tingginya makam yang dicapai, setinggi tauhidul zat yang paling tinggi pun yang dicapai, maka ini yang Syekh Daud takrirkan, ini yang penting. Itu bila sebut hamba itu hamba jua dan Tuhan itu Tuhan jua. Tiada dapat hamba itu menjadi Tuhan jika ia naik pada martabat itlak sekalipun, dan tiada dapat pula Tuhan itu menjadi hamba dan jika ia tanazul turun kepada tajalli barang apa rupa yang dikehendakinya. Maka kerana inilah berkata setengah daripada orang arifin, al-abdu abdun wa in taraqa wa rabbu rabbun wa in tanazzala. Bermula hamba itu hamba jua dan jika ia naik pada itlak sekalipun, dan Tuhan itu Tuhan jua jika ia turun sekalipun pada pihak tajalli barang rupa yang dikehendakinya. Yang ni adalah takrir yang diberi oleh Syekh Daud Al-Fathani bahawa tidak sesekali makhluk tersebut menjadi Tuhan. Tinggi mana taraki, makam tauhid yang paling tinggi sekalipun yang dialami oleh salik dalam menempuh jalan tariqah menuju Tuhannya, dia akan tidak sesekali menjadi Tuhan. Yang ni titik permasalahan yang berlaku, yang mana golongan-golongan sesat ni bila mereka telah kononnya mereka telah mencapai hakikat ketuhanan yang tinggi, mereka bersatu dengan Tuhan. Yang ni titik permasalahan yang berlaku. Yang ni yang dijelaskan oleh Syekh Daud, tinggi mana pun taraki hamba, makam mana tinggi mana pun yang dicapai oleh hamba, dia tak akan sesekali menjadi Tuhan. Tuhan tetap Tuhan, hamba. Makam Tuhan berada pada makam Tuhan, pada makam Tuhan, hamba tetap hamba. Dan hamba tak akan sesekali menjadi Tuhan. Tapi ada golongan-golongan yang menyangka apabila mereka ni telah mencapai makam ketauhidan yang tinggi, jadi bersatu dengan Tuhan. Ittihad, hulul dengan Tuhan. Ini adalah membawa kepada kekufuran dan kesesatan yang besar. Jadi tidak akan sesekali hamba tersebut menjadi Tuhan. Ini tak Syekh takrirkan. Titik perselisihan pemahaman kat sini yang perlu difahami yang sebenar-benarnya. Okay, baik, slide seterusnya. Okey, yang ini seterusnya saya menjelaskan, maka tiada sampai seseorang pada makam hakikat tauhid ini melainkan orang yang sah iktikadnya dan muafakat pula iktikadnya itu bagi ahli sunnah wal jamaah dan berjalan pada zahirnya jalan syariat, yakni muafakat zahir syariat Muhammadiyah dan batinnya dengan tarekah Ahmadiyah. Okey, saya dah cakap maksudkan macam mana? Jadi seorang itu takkan capai pada makam tauhid yang tertinggi ini melainkan akidah dia. Mesti berakidah dengan ahli sunnah wal jamaah dan beramal dengan syariat. Ini macam mana? Solat, puasa. Dan ini yang dinyatakan oleh Syekh Daud ni, bahawa ada setengah golongan yang kononnya mereka beranggapan mereka telah capai pada makam yang tinggi, jadi dah sampai makam tinggi jadi tak boleh solat. Itu salah. Itu adalah kesesatan yang menyimpang yang sangat besar, yang akhirnya membawa kepada penyimpangan yang banyak. Jadi perlunya kepada i'tiqad ahli sunnah wal jamaah dan berjalan dengan zahid, dengan syariat. Nak capai pada makam tauhid perlunya syariat. Bukannya belajar hakikat, belajar ilmu tasawuf tinggi-tinggi, tak solat. Itu adalah penyimpangan yang salah.
Jadi untuk mencapai makam perlu pada syariat, perlu puasa, perlunya solat, perlunya memahami akidah yang benar ahli sunnah wal jamaah, perlunya kepada guru mursyid yang usul ila Allah, mempunyai manhaj yang benar dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, barulah sampai kepada makam tauhid ini. Ini dijelaskan oleh Syekh Daud Al-Fatani. Slide seterusnya. Ini juga ditakrirkan oleh Syekh Daud, perlunya melazimkan dengan syariat, perlunya pegang pada syariat, yang ini tidak akan sampai kepada Allah melainkan dengan mengikut syariat Nabi Muhammad SAW. Dan ini pun dijelaskan oleh ulama-ulama tasawuf, yang mana mereka menyebutkan barang siapa tiada memelihara akan usul apa? Usul Quran dan Sunnah, nescaya diharamkan wusul. Wusul yang macam mana? Wusul ilallah, wusul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni barang siapa tiada menjalani dengan tariqah Nabi Muhammad, yakni dengan syariat, nescaya diharamkan sampainya. Macam mana? Dikehendaki dengan usul itu adalah Quran dan Sunnah, ialah tariqah Nabi Muhammad SAW. Tariqah ini yang dimaksudkan oleh Syekh Daud adalah tariqah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Perlunya kepada pegangan kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini perlunya. Jadi mereka yang golongan-golongan batiniyah, golongan-golongan sesat, kebanyakan mereka ni adalah tidak ikut Quran Sunnah. Mereka tak faham pun Quran Sunnah tu macam mana. Mereka solat pun tidak, puasa pun tidak, syariat tak pegang syariat. Jadi terus klaim mereka sampai kepada hakikat Tuhan. Jadi ini penyimpangan yang berlaku kepada golongan-golongan yang sesat. Okay, baik, slide seterusnya. Okay, baik. Soalnya Syekh menjelaskan dan setengah daripada pekerjaan yang mustahil daripada akal dan pada syarak ialah sampai seseorang pada makam fana yang dinamakan wahdatul wujud, orang yang tiada menjalani dengan syariat dan tarikat, maka ia dapat hakikat. Maka yang demikian itu adalah dusta dakwaannya dan orang yang dakwa syaitan. Dan segala perkataan itu tiada dengan zauq dan hanya dengan khabaran juga. Jelas, Syekh Daud jelaskan bahawa terdapat golongan yang sesat, menyimpang. Kata telah sampai hakikat, telah sampai pada makam fana, telah sampai pada makam wahdatul wujud, tapi tak solat, tapi tak pegang pada syariat. Apatah lagi tarikat, tidak menjalani atau mengambil mana-mana tarikah. Jadi orang yang ini hanyalah dakwaan saja. Kenapa? Tak mungkin sampai kepada hakikat fana, hakikat tauhid yang sebenar jika mereka itu tidak menjalani syariat. Takkan mungkin sampai. Jadi itu hanyalah sekadar khabaran, dakwaan-dakwaan oleh golongan-golongan yang menyimpang. Ini kalau kita lihat banyak pun golongan-golongan menyimpang ni, golongan-golongan sesat, golongan-golongan batiniyah yang mereka mendakwa telah sampai kepada Allah tapi zahirnya mereka tidak berpegang pada syariat. Okey, slide seterusnya. Okey, ini dijelaskan oleh Syekh Al-Fatani. Ini saya rangkakan dalam bentuk graf, dalam bentuk carta, yang mana kalau kita lihat martabat tauhid Syekh Daud, dan mulai pada bawah itu tauhid uluhiyah. Yang dimaksudkan oleh Syekh Daud adalah tauhid orang awam, kemudian tauhidul af'al. Tauhidul af'al itu akan membawa kepada fana'ul af'al, kemudian kepada tauhid sifat akan membawa kepada fana'ul sifat. Kemudian daripada situlah seorang salik tersebut akan musyahadahkan pandangannya kepada Allah Ta'ala. Pada ketika itu ia mencapai pada makam tauhidul zat, yang mana salik tersebut menjadi fana. Dan daripada fana tersebutlah dia akan melihat kepada syuhudul kathrah bil wahdah dan syuhudul wahdah fi kathrah. Yang pada ketika itulah dia sampai kepada makam tauhidul zat, itu disebut sebagai wahdatul wujud ataupun wahdatul syuhud. Jadi inilah pemahaman yang benar. Bagaimana memahami wahdatul wujud yang sebenar. Bukan dengan makna wahdatul wujud Allah, manusia ittihad dengan Allah, hulul dengan Allah, bukan makna begitu. Sampai pada makam tauhidul zat, wahdatul wujud, maka tak perlu lagi solat, tak, bukan makna begitu. Jadi makna wahdatul wujud yang sebenarnya adalah dia tidak melihat sesuatu yang lain melainkan Allah Ta'ala. Sampai satu makam dia tidak melihat melainkan sesuatu yang lain melainkan Allah Ta'ala.
Ia adalah satu makam yang dilalui oleh seorang salik setelah menempuh segala maqamat, ahwal dengan bimbingan guru musyrik. Ini adalah makam yang mana dicapai oleh seorang salik tersebut. Makam tauhidul zat, yakni wahdatul wujud ataupun wahdatul syuhud. Tadi dia yang melihat yang lain melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ketika ini bukannya dengan mana tak payah solat, tak. Dan ketika ini solat pun perlu, masih menjalani syariat. Jadi cuma dipanggil zauq rohani tersebut, zauq wujdan, perasaan yang dihalami itu, dia melihat pada satu makam, dia melihat tidak ada yang wujud, makhluk semua musnah, dan yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Okey, setakat itu saja pembentangan saya pada kali ini. Jadi kita dapat lihat bahawa Syekh Daud Al-Fatani ini adalah bukan sahaja tokoh yang mengembangkan dari sudut akidah, fiqh, malah beliau juga merupakan seorang tokoh yang mengembangkan tasawuf mukasyafah. Bagaimana seorang salik yang menempuh jalan tariqah dengan bimbingan seorang guru musyrik akan mengalami pengalaman-pengalaman, ahwal-ahwal di dalam perjalanan tersebut. Jadi dalam perjalanan tersebutlah ini dijelaskan oleh Syekh Daud Al-Fatani bagaimana berinteraksi dengannya, bagaimana pemahaman yang benar yang difahami oleh ulama sufi. Jadi pemahaman inilah yang dijelaskan oleh Syekh Daud Al-Fatani bahawa perlunya pemahaman yang benar agar tidak menjadi kesalahfahaman, agar tidak menjadi pemahaman ataupun kesilapfahaman terhadap tasawuf bahawa oleh para ulama sufi. Sekian, terima kasih. Okey Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Jadi selesailah kita pembentangan yang disampaikan oleh Ustaz Akmal. Saya sendiri pun rasa macam terkesima. Dia merupakan satu bidang tasawuf yang kita kata inilah sepatutnya yang kita kena faham dalam berbicara tentang tasawuf kan Ustaz. Jadi salah faham yang timbul semua itu adalah sepatutnya kita kena betulkan supaya pemahaman yang sebenar dapat diluruskan kembali lah, begitu kan? Ya, betul. Jadi itulah setakat ini alhamdulillah. Jadi Ustaz dah cerita tentang panjang lebar berkenaan dengan apa pemikiran yang dibawa oleh Syekh Daud Al-Fatani melalui tasawuf mukasyafah. Jadi mukasyafah tu Ustaz, dia lebih kepada tasawuf yang bersifat mendekatkan Tuhan, hubungan dengan Allah Ta'ala yang lebih kurang gitu. Ya, dia mukasyafah dia lebih kepada yang bersifat pengalaman rohani. Pengalaman rohani. Ilham daripada Allah Ta'ala yang dialami oleh orang sufi tersebut. Orang salik yang menempuh jalan tariqah. Jadi bila menempuh jalan tariqah tu dia ada disebut sebagai maqamat, ahwal. Jadi persoalan-persoalan tersebut sebagai mukasyafah. Ya, faham. Jadi begitulah sedikit sebanyak yang telah dibentangkan oleh Ustaz. Untuk pengetahuan rakan-rakan semua hasil penemuan ataupun yang dibentangkan oleh Ustaz Akmal tadi itu adalah merupakan hasil penemuan lah Ustaz kan? Hasil penemuan daripada kajian yang Ustaz lakukan berkenaan dengan Syekh Daud Al-Fatani. Jadi alhamdulillah saya rasa setakat itu sajalah untuk hari ini, untuk sesi KIT kuliah ekspresi tokoh untuk kali yang kedua ini berkenaan dengan Syekh Daud Al-Fatani. Jadi ada rezeki lagi kita akan jemput panel penceramah yang seterusnya membicarakan tentang tokoh-tokoh Islam yang seterusnya. Jadi daripada kami, terima kasih Ustaz Akmal sudi meminjamkan masa. Okay, lepas ni petang ada kelas Ustaz. Ya. Sekolah. Okey Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Okay. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.